bekas penagih yang keluar daripada pusat seranti. Sebahagian daripada apa yang kita dengar daripada pengerusi pengasih yang muncul minggu lepas, dia kata ibu bapa sendiri menolak anak-anak mereka yang keluar daripada... Saya fikir begini tu. Kalau mereka jadi beban pada keluarga, siapa ibu bapa mana mau terima beban? Tapi kalau mereka keluar sebagai boleh membiayai diri dengan kemahiran, dengan kerja, saya fikir keluarga boleh terima. Katakanlah mereka ni beban, tetapi soalnya kalau mereka keluar dan mereka tidak diterima oleh keluarga atau masyarakat, mereka balik pada kawan. Kita tahu pengaruh kawan. 54% punca orang menagih dadah. Saya ada satu peristiwa yang boleh kita kongsi. Kalau kita lihat dalam pengajian kita orang Islam, kita berjumpa satu peristiwa seorang pemuda yang membunuh 99. Setelah dibunuh yang ke-98, dia jumpa seorang ulama, dia tanya, kalau saya bertaubat pada Allah, apakah Allah terima? Kata ulama itu, tak mungkin Allah terima. Maka dibunuh lagi 99. Dijumpa seorang lagi ulama, dia tanya, kalau saya bertaubat sungguh-sungguh pada Allah, apakah Allah terima? Jawab ulama ini, ya, Allah akan terima dengan dua syarat. Syarat pertama, kamu pergilah ke satu kampung, di sana ada pusat, disebut di sini macam sistem pendidikan. Jumpa dengan guru, duduk, bersihkan diri. Yang kedua, jangan balik semula ke tempat engkau pernah buat maksiat dulu. Jadi saya nampak, kalau sekiranya penagih dadah kita pulih, kita balik semula ke kampung, memang dia akan balik. Tapi kalau kita bina satu pusat yang dia mampu, sebab saya ada tambahan sikit tadi, setelah dia keluar selama setahun, kerajaan memantau pula selama setahun. Dan dia, sekiranya dia terlibat kali kedua, mesti dihukum. Baik, Yang Berhormat, betul. Saya setuju, Datuk. Saya setuju pandangan tu. Tapi soalnya sekarang, nampaknya agama juga tidak dapat menyelesaikan masalah kita. Kalau tidak, takkanlah misalnya Kelantan nombor 6 dari segi jumlah penagih dadah. Berapa lama Kelantan duduk di bawah PAS pun. Nombor 6 dari segi jumlah penagih dadah. Kemudian Kota Baru nombor 5 dari segi jumlah bandar yang menagih dadah ni. Dari segi jumlah. Dan kita harus ingat satu lagi perkara, Datuk. Bahawa pengeluar dadah terbesar sekarang ialah sebuah negara Islam, Afghanistan. Saya ingat begini, Datuk pun setuju bahawa isu dadah ni bukan isu negeri, betul. Bukan isu parti. Yang kedua ni kita harus lihat Kelantan berhampiran negara jiran yang banyak membekalkan, kita pun tahu. Dan faktor-faktor jiran ni, kalau kita lihat negara-negara lain juga yang berhampiran dengan negara sempadan, dia kadar dadahnya meningkat. Saya lebih suka kalau kita lihat secara jujur, supaya tidak fokus kepada faktor-faktor parti yang memerintah, sebab ini isu nasional. Afghanistan ada menarik di sana. Kita akui sekarang dan dulu, tapi zaman era Taliban, satu perkara yang menarik, bagaimana Taliban boleh menghapuskan dadah. Mullah Omar berjaya menghapuskan penanaman kopi di Afghanistan. Satu sudut lah, kita tak lihat dari sudut lain, dari sudut ini. Jadi maknanya dia berjaya. Saya fikir satu-satunya negara dunia di zaman itulah. Kemudian setelah dia tumbang dan sekarang timbul balik. Jadi saya nampak bahawa penekanan ialah balik kepada prinsip manusia. Baik, Datuk Abdul Rahman, apakah kita sebenarnya mengkaji secara mendalam isu ini, atau kita mengagak-ngagak aja, kita meraba-raba dalam gelap nak menyelesaikan masalahnya, ataupun apakah mungkin pendekatan kita tahun 70 tu kita cuba nak apply abad 21 tak dalam soal menangani soal dadah ni? Kita seharusnya menyesuaikan pendekatan kita, approach kita dengan keadaan semasa. Tapi sebelum pada itu, sukalah saya nak buka sikit beberapa perangkaan mengenai dengan bilangan ataupun kategori penagih dadah ini. Saya melihat dari segi kajian yang kita buat, kalau ikut kategori, Melayu paling ramai. 64.4%. Minta maaf lah. Saya pun orang Melayu. Orang Cina 12.2%, pribumi Sabah 11.4%, India 84%. Kenapa Melayu ramai? Mungkin dari segi aspek kasih sayang ataupun pendidikan antara anak dengan ibu merupakan, ataupun dengan bapa, merupakan satu faktor yang kurang dititik beratkan. Jadi ini satu masalah yang sangat serius. Jadi masalah kemesraan antara anak dengan ibu merupakan faktor pada penyumbang. Walaupun Melayu itu dikatakan beragama Islam, mak bapak dia sembahyang bang dan sebagainya, tapi dari segi peratus kategorinya begitu tinggi. Begitu juga kalau kita lihat dari segi aspek yang lain. Pekerjaan umpamanya. Yang menagih dadah banyak ni bukan golongan penyanyi ataupun golongan penghibur. Yang tertinggi paling atas buruh am.
30,6%. Ya. Perkhidmatan 12,9%. Ya. Pengangguran 12,1%, jualan 11,8%. Pengangkutan 7,5%. Kalau kita lihat dari segi kelulusan, yang paling tinggi menagih dadah ni ialah golongan SRP, LCE ataupun PMR ke bawah 46%. SPM, MCE 30%. Sekolah rendah 18%. Budak yang tak sekolah Yang tak begitu. sekolah 3,2%. STP, HSC 1,2%, diploma 0,8%. Okey, apa yang boleh kita pelajari daripada angka? Jadi daripada sini, saya nak ambil beberapa pengiktibaran lah. Ya. Biasanya yang menagih dadah ni, yang mempunyai kelulusan ataupun keilmuannya yang rendah. Mereka yang cerdik, yang bijak, yang pandai, lazimnya secara majoriti, mereka menjauhi daripada dadah. Sebab itu bagi saya, pendidikan itu merupakan satu aspek yang sangat-sangat penting dalam soal mengurangi gejala menagih dadah. Ya. Begitu juga saya melihat dari segi aspek yang lain. Kalau kita lihat dari segi kenapa mereka tu menagih dadah? Pertama kerana pengaruh kawan 53%. Perasaan ingin tahu 27%, keseronokan 15%. Jadi saya melihat ini satu aspek bahawa kawan itu banyak mempengaruhi orang lain untuk menagih dadah. Ya. Sebagai contoh, orang lelaki yang menagih ni boleh dikatakan 90% lebih lelaki. Bakinya barulah perempuan. Maknanya orang lelaki ni dia mempunyai banyak peluang dan masa untuk bergaul, berkawan, dan ini merupakan satu aspek yang perlu kita titik beratkan. Dan apabila kita mengkaji dari segi bangsa, kelulusan, pekerjaan dan sebagainya, saya fikir dan saya berpendapat bahawa aspek-aspek ini perlu ditekankan. Tak boleh kita bercakap tentang dadah ni secara umum tanpa kita melihat figure-figure yang sebenar. Kalau kita melihat Melayu yang paling menagih dadah, yang paling ramai, apa aspek yang perlu kita beri dan obati mereka? Kalau kita lihat buruh yang paling ramai menagih dadah, maka itu yang perlu kita tekankan. Baik, kita katalah kita sudah biasa dengan angka-angka ini. Ini semua angka yang cukup menakutkan kita. Kita semua faham dengan angka-angka ini. Tapi dalam keadaan sekarang ni, kita kata kita terima angka ini, tapi apa tindakan susulan yang berhormat cadangkan? Saya fikir ada banyak perkara yang boleh kita buat, kita laksanakan. Pertamanya, kerajaan kita sudah ada menubuh satu jentera penyelarasan pelaksanaan dasar di peringkat negara. Kita ada peringkat jawatan kuasa kabinet membantras gejala dadah yang dipengursikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita ada majlis tindakan membantras dadah peringkat kebangsaan yang dipengursikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Kita ada jawatan kuasa bertindak pendidikan, pencegahan dan publicity. Kita ada jawatan kuasa bertindak penguatkuasaan undang-undang. Ada juga jawatan kuasa bertindak rawatan dan pemulihan. Okey, apakah kempen selama ini berjaya? Saya ingin mengesyorkan supaya peringkat persekutuan ini akan mengkaji dengan lebih detail, dengan lebih terperinci dan menerima pakai show-show yang baru. Tapi saya nak sebut sedikit, di peringkat negeri memang ada jawatan kuasa bertindak di peringkat negeri, di peringkat daerah. Tetapi sesuatu yang tidak ada, iaitu jawatan kuasa bertindak di peringkat kampung atau bandar. Kalau kita lihat hari ini, kita ada JKK. Tetapi jawatan kuasa untuk membantras dadah di peringkat kampung tidak ada. Dan orang-orang yang mengisap dadah, mengedar dadah di kampung begitu bebas. Jawatan kuasa kita hanya menekankan kepada soal pembangunan, soal kemajuan. Tetapi gejala maksiat dadah ni, najis dadah ni tidak diberikan penekanan yang begitu. Yang berhormat, saya nak tanya berhormat. Kalau pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ada Millennium Development Goal, ini untuk mencapai, untuk memastikan bahawa soal kemiskinan dapat dikurangkan sehingga separuh daripada jumlahnya hari ini. Kenapa kita tidak ada satu sasaran khusus untuk memastikan bahawa masalah penagihan dapat kita kurangkan? Kalau kita tengok secara angka pun, dengan ada semua jawatan kuasa apa yang telah kita lakukan pun, jumlahnya bertambah bukan berkurang. Ya, dulu bentuk jawatan kuasanya lain. Sekarang ni bentuknya Okey, katakan dengan adanya jawatan kuasa ini dengan penyelarasan baru. Yang berhormat rasakan apakah kita boleh capai tahun 2015 Malaysia bebas dadah? Saya nak katakan boleh dikatakan 100% itu adalah satu angka yang agak mustahil. Tapi untuk mengurangkannya, saya cukup yakin ianya dapat dikurangkan. Baik. Tetapi saya sebelum tu yang berhormat, saya nak tanya. Di kalangan penagih ni, ada satu fenomena yang diguna pakai, iaitu injecting drug users ni. Kita bercakap tentang 117,000 orang yang menggunakan jarum untuk menggunakan dadah dan sebagainya. Di Malaysia sekarang ada 117,000, di sebahagian daripada 4.5 juta di Asia saja. Ini salah satu daripada perkara yang menakutkan ialah membiaknya jangkitan HIV/AIDS ni melalui jenis dan mereka menyumbang pada